Dan lebih dan membahayakan lagi yang kita panggil postpartum psychosis, di mana yang kes-kes viral yang kita selalu tengok sehingga mencederakan anak, ada yang mencederakan diri sendiri juga kan. Yang psychosis ni biasanya mereka ada juga gangguan macam halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersiaran dalam rancangan Suara Hati Wanita, dan program ini dibawakan khas daripada Universiti Wanita Negeri Terengganu atau lebih dikenali sebagai USWA. Sedikit sejarah penubuhan USWA ditubuhkan tanggal 3 Ogos 2020 oleh Kerajaan Negeri di bawah portfolio Pembangunan Wanita dan Keluarga bagi menjaga kedudukan golongan wanita dan seiring dengan hasrat dan kehendak rakyat. Jadi visi penubuhan USWA adalah peneraju pembangunan wanita ke arah Terengganu sejahtera, dan ada 3 misi di bawah penubuhan USWA, iaitu yang pertama, membangun wanita Terengganu yang berilmu, berakhlak dan berkemahiran untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, merealisasikan anjakan paradigma wanita Terengganu yang berprinsip, berkepimpinan dan berwibawa. Dan yang terakhir, yang ketiga, melestarikan kesejahteraan wanita dengan memastikan hak-hak wanita terpelihara. Jadi hari ini saya masih lagi tidak berkeseorangan kerana saya sebagai hos anda, Dewi, akan ditemani oleh seorang doktor yang dibawakan khas daripada Hospital Besar Negeri Terengganu, Hospital Nur Zahirah, iaitu saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Idayu Abdullah Mansur, pakar psikiatri di Hospital Besar Kuala Terengganu dan berpengalaman dalam 12 tahun dalam bidang psikiatri. Selamat datang kembali, Doktor. Terima kasih. Kita jumpa kembali ya, Doktor, dalam sesi Suara Hati Wanita. Tapi pada topik kali ini ya, Doktor, kita akan membincangkan tentang satu lagi topik yang agak menarik, yang orang kata sinonim dengan wanita, iaitu topik meroyan. Jadi Doktor, kita dewasa ni kita akan tengok banyak sekali berita dekat online, berita dada-dada akhbar, even makcik-makcik bawang pun ada bercerita tentang kisah ibu yang sanggup membunuh bayi, mendera bayi. Jadi apabila peristiwa ni terjadi, adakah ia ada kaitan dengan meroyan tu? Boleh Doktor definisikan meroyan tu? Okey. Terima kasih Puan Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik meroyan ni memang antara topik yang agak hangat lah, kan. Bila ada kisah meroyan ni, memang akan viral lah sana sini, orang kata kan. Jadi kalau nak katakan meroyan dalam bahasa Melayunya, dalam istilah perubatan kita ada 3 situasi yang melibatkan meroyan lah, iaitu kita panggil postpartum blues, postpartum depression dan postpartum psychosis. So postpartum ni maksudnya selepas kelahiran. Selepas kelahiran ni, postpartum blues ni yang kita kata biasa. Biasa ni maksudnya kebanyakan wanita selepas kelahiran dia akan mengalaminya. 60% hingga 80%. Postpartum blues ni biasalah, terutamanya ibu-ibu muda, dia rasa tak pasti dah jadi ibu. Mungkin penat lepas kelahiran kan, jadi penat, jadi terlebih sensitif. Kadang-kadang tiba-tiba menangis tak tahu sebab apa, kan. Ataupun rasa, ya Allah penatnya, tak ada orang nak tolong saya ni kan. Baby nangis malam, tak tidur kan. Orang kata on call 24 jam kan, jaga baby kan. Jadi ini yang biasa berlaku. Ada juga orang kata ni meroyan, tapi mungkin tak teruk lah. Meroyan yang kita kata yang agak teruk biasanya ialah postpartum depression atau postpartum psychosis. Bukan atau dan. Dia ada 2 kondisi yang berbeza. Kalau postpartum blues ni dia lebih kepada ciri-ciri macam kemurungan jugalah. Dia akan sedih, kadang-kadang terlebih sensitif, asyik nak nangis, rasa tak larat, nak jaga baby. Tapi keadaan yang biasa yang kata postpartum blues tu, dia akan biasanya selepas 2 minggu dia akan hilang. Dia akan beradaptasi. Dia recover dan dia beradaptasi lah. Mungkin dah tahu dah macam nak jaga baby. Dah tahu dah baby ni bangun waktu bila. Jadi dia tahu dah masa nak berehat. Tapi kalau yang postpartum depression, dia akan macam sebelum ni kita pernah bincang tentang kemurungan, dia akan lebih daripada 2 minggu. 2 minggu tu mungkin lebih teruk lagi, sehingga kan dia tak mampu menjaga bayi dia. Dia macam mungkin tak mampu menyusu bayi dia, tak mampu nak
bersihkan bayi dia kan, ataupun sehingga tahap dia tak mampu nak mengurus diri sendiri juga, mungkin dia termenung, dia menangis, jadi ni keadaan yang teruk lah. Dan lebih membahayakan lagi yang kita panggil postpartum psychosis, di mana yang kes-kes viral yang kita selalu tengok sehingga mencederakan anak, ada yang mencederakan diri sendiri juga kan. Yang psikosis ni biasanya mereka ada juga gangguan macam halusinasi. Gangguan halusinasi kadang dengar suara bisikan, katanya bukan anak dia, anak orang lain atau anak syaitan, benda-benda macam tu lah. Jadi yang menyebabkan mereka mendapat kecelaruan fikiran. Jadi 3 kondisi ni lah yang biasa dikaitkan dengan masalah meroyan. Maknanya berdasarkan definisi daripada Dr. Idayu tadi, meroyan ni selepas kelahiran ya doktor. Maknanya selepas kelahiran hanya wanita sajalah. Maknanya lelaki tidaklah ya. Meroyan ni tak meroyan. Maknanya meroyan ni lebih tertumpu kepada golongan wanita selepas bersalin. Okey. Maknanya kalau katalah doktor, wanita itu dia mengambil anak angkat yang masih kecil, adakah chances dia untuk menghadapi meroyan ni tinggi? Kalau anak kecil yang tu tak ada meroyan lah. Cumanya mungkin dia ada masalah beradaptasi untuk penjagaan anak. Sebab meroyan ni biasanya dia akan kaitkan dengan hormon imbalance. Bila kita mengandung, kita ada hormon-hormon tertentu untuk pembesaran bayi. Bila bayi dikeluarkan, hormon tu dia jadi kurang dalam badan. Jadi ni menyebabkan salah satu punca kenapa wanita ni dapat meroyan lah. Antara faktor lain dia macam mungkin timing lah. Timing pregnancy tu, kalau anak kedua ketiga tu mungkin bayi yang pertama masih kecil, ataupun anak tu jaraknya rapat-rapat, tu pun boleh menyebabkan risiko untuk dapat meroyan lah. Jadi doktor, tentang meroyan ni ya doktor, kategori meroyan tadi doktor dah ceritakan kan, ada 3. Bagaimana kalau doktor boleh ceritakan sedikit statistik meroyan ni yang berlaku di, especially di Terengganu lah, setakat data yang doktor boleh kongsikan bersama penonton di Kalau Terengganu saya mohon maaf pada pengurusi sebab kita tak ada data, tapi ada beberapa kajian-kajian yang dilakukan di Malaysia lah. Kalau ikutkan meroyan yang postpartum delusion paling common ni maksudnya 60-80% wanita selepas kelahiran akan mengalami sedikit kemurungan. Tapi untuk postpartum kita panggil depression, dia punya percentage dia dalam 10 hingga 15%. Tapi yang psikosis ni memang sangat kurang lah, kurang daripada 1%. Jadi biasanya yang kita perlu war-warkan kepada keluarga untuk dapatkan rawatan adalah yang postpartum depression dan postpartum psikosis. Jadi doktor, saya melihat dengan 3 kategori ini tersangat membimbangkan lah bagi wanita yang terdedah kepada penyakit meroyan. Jadi boleh tak doktor ceritakan bagi pendedahan penonton di luar sana, bagi pendedahan wanita dan juga suami, masyarakat dan ahli keluarga, tentang tanda-tanda awal meroyan? Mungkin pasangan masing-masing boleh kenal pasti. Isteriku ni rupanya ada faktor-faktor tanda-tanda meroyan rupanya. Jadi boleh doktor ceritakan sedikit tentang tanda-tanda meroyan tu? Biasanya pesakit yang mengalami masalah postpartum depression or blues ni, dia akan, dari nama pun kita tahu postpartum depression kan, so dia punya gejala dia akan lebih kurang sama macam depresi lah. Dia akan rasa murung, kadang-kadang dia menangis tanpa sebab, tiba-tiba menangis tak tahu kenapa kan, ataupun dia nampak oversensitive kan, bila tegur sikit nangis, bila tegur sikit marah kan, ataupun bila baby nangis dia pun nangis sekali. Ada juga kes macam tu. Kadang dia ada terlebih risau, macam betul ke tak cara aku jaga anak ni kan, dah susu ke belum, tak ingat kan, tak boleh nak fokus. Lepas tu badan pun kadang-kadang penat, lepas melahirkan memang penat, tapi ni dia akan menjadi lagi penat, tak mampu nak buat apa-apa, kadang rasa nak baring saja kan. Lepas tu dia akan kadang-kadang mereka juga rasa risau yang amat sangat sampai tahap yang mereka rasa mereka ni bukan ibu yang baik. Kadang-kadang tu yang ada kes yang menyebabkan mereka rasa ingin membunuh diri sebab mereka rasa saya bukan ibu yang baik. Jadi mungkin saya rasa bersalah, saya rasa berdosa. Jadi fikiran untuk kematian tu pun boleh muncul lah. Dan tahap yang teruk macam saya kata tadi, mungkin ada yang dapat suara-suara halus, bisikan kan, kata awak ni bukan ibu yang baik, awak ni tak bagus kan. Kadang-kadang yang bisikan yang sampai menyebabkan boleh mencederakan anak ataupun diri sendirilah. Okey, baik.
Itu adalah tanda-tanda yang pasangan di luar sana boleh ambil berat, dan bukan saja pasangan, malah ahli keluarga dan masyarakat juga. Jika anda berjumpa dengan mana-mana wanita yang mempunyai tanda-tanda seperti itu, harapnya mengambil tindakan yang awal lah. Jadi doktor, tadi doktor ada ceritakan sedikit tentang faktor meroyan ni, tentang imbalance hormon, hormon yang tidak stabil. Selain daripada faktor hormon tu sendiri, ada tak faktor lain, mungkin genetik, makanan ataupun seumpama dengannya, doktor? Ya, kalau untuk wanita yang terdedah untuk dapat meroyan ni, biasanya dia memang kebanyakan dari kajian tu kita nampak wanita yang pernah mengalami kemurungan sebelum ini. Maksudnya dia pernah ada history of depression lah. Pernah kemurungan, tapi mungkin kemurungan dia yang tak teruk kan, tak perlu dapat rawatan pun, perlu kaunselor saja, tapi memang ada history of kemurungan lah. Dalam sana ada juga macam mungkin dia ada masalah tekanan dalam segi kehidupan dia. Mungkin ialah sebab dia mengandung, bersalin, dia kena berhenti kerja, mungkin dia kena tanggung keluarga, ataupun benda-benda lain lah. Selain dari itu, kurang support lah daripada keluarga, terutama kalau suami isteri yang baru nak tinggal bersama. Sebelum ni tinggal dengan mak ayah, pindah rumah sendiri, ataupun keluarga dah tak ada kan, mak ayah tak ada, so kena orang kata berpantang sendiri. Suami pula sibuk kerja, tak ada orang yang membantu. Jadi perkara-perkara ni pun boleh mendedahkan wanita tu kepada masalah meroyan lah. Selain dari itu, mereka juga ada yang kita panggil antenatal anxiety, daripada waktu mengandung lagi. Sebelum bersalin tu dah risau, nanti bersalin ni apa nak jadi yang lepas dia ni, boleh terbawa lepas tu. Risiko tu akan ada lah untuk meroyan lah. Bila lahir, harapkan anak tu bila lahir tu malam taklah bangun nangis-nangis, tiba malam bangun, siang bangun. Jadi mereka tak banyak benda uncertainties yang tak pasti. Okey, selain daripada tu kita ni unplanned pregnancy lah. Mungkin dia baru kahwin mengandung, tak rancang lagi, konon-konon nak honeymoon setahun, tak dapat honeymoon. Ataupun anak tu yang pertama tu baru umur berapa bulan dah mengandung lagi. Jadi perkara-perkara ni pun boleh mencetus kepada masalah meroyan. Maknanya berdasarkan doktor cerita tadi, Dr. Idayu cerita tadi, banyak sebenarnya faktor yang menyumbang kepada keadaan meroyan ni. Jadi kita tak boleh nak pandang enteng doktor, sebab perkara sekecil-kecil itu pun, perancangan kehamilan pun boleh membawa kepada meroyan kalau kita tidak rancang dengan betul doktor. Jadi doktor, pastinya setiap penyakit ni insya-Allah akan ada ubatnya. Jadi cara terbaik individu tu untuk mencegah dan merawat, dan juga pasangan, keluarga dan masyarakat untuk membantu untuk merawat pesakit yang meroyan ini. Bagaimana doktor? Saja yang penting actually sokongan daripada keluarga lah. Bila saat kelahiran tu, yang minggu yang pertama kedua tu memang support is important. Sebab tu kan kita dalam Melayu kita ada berpantang. Masa berpantang tu tak boleh buat aktiviti berat-berat, orang kena tolong. Kalau keluarga membantu, kebanyakan pesakit kita faktor meroyan ni mungkin boleh dikurangkan lah. Tapi ada juga dah bantu dah ni, keluarga dah datang, memang tak buat kerja sangat, tapi masih juga ada kemurungan. Ini memang kita kata perlukan rawatan susulan lah. Terutamanya kalau mereka menunjukkan tanda-tanda gejala seperti kemurungan yang teruk, tidak mampu menjaga diri, tidak mampu menjaga baby, ataupun mendengar suara-suara halusinasi itulah. Jadi yang ni kita perlukan rawatan di hospital, sama ada sebagai pesakit luar ataupun sebagai pesakit dalam ward. Jadi biasanya pesakit luar sebab kita akan bantu dari segi counselling dan juga ubat-ubatan lah. Sebenarnya tak payah risau, sebab biasanya dia kata, oh doktor, dia ada baby ni nanti menyusu anak macam mana? Kalau dia tak dapat jaga diri, macam nak menyusu anak? Jadi kita kena bagi rawat ibu dulu, ibu sihat boleh menyusu anak. Dan ubat-ubatan kita akan cuba pilih yang paling sesuai untuk menyusuan lah. Saya teringat pada siri yang lalu, iaitu apabila kita berdiskusi tentang tajuk kemurungan, doktor ada ceritakan tentang
pusat kesihatan mental masyarakat. Adakah pusat mental masyarakat ni boleh membantu menangani isu meroyan ni juga? Ya, sebab pusat kesihatan mental masyarakat ni lebih kurang macam klinik one stop center lah. Dia untuk rawatan apa-apa jenis masalah kesihatan mental, tak kisah kanak-kanak, dewasa ataupun warga emas. Jadi kalau macam misal kata keluarga tu macam malu nak datang ke hospital, takut nak tanya, jadi mereka boleh datang ke pusat kesihatan mental masyarakat untuk mendapatkan maklumat lanjut. Mungkin ini merupakan soalan terakhir sebagai soalan penutup lah kepada doktor. Sepanjang 12 tahun doktor berkhidmat dalam bidang psikiatri, dan especially bila memfokuskan tentang tajuk penyakit meroyan ni, pengalaman doktor lah menghadapi pesakit dan juga keluarga dalam kategori pesakit meroyan ni. Apa yang boleh doktor kongsikan kepada penonton di luar sana? Okey. Dalam masalah meroyan ni sebenarnya kita ada beberapa kita panggil cabaran lah, cabaran dan kekangan lah, kan? Terutamanya dalam situasi yang melibatkan masalah penyakit mental yang kita panggil stigma masyarakat. Kadang dia kata meroyan ni manja je doktor, manja kan, penat orang tu bersalin kan. Kadang-kadang dia takut kena label masalah mental pula lepas bersalin. Ada tu kata mungkin dia lemah ni, tak cukup iman kan. Jadi benda-benda ni adalah stigma yang membataskan keluarga untuk datang mendapatkan rawatan pada kita lah. Sebab satu lagi yang mereka risau bila ada rawatan mental, ibu-ibu ni takut anak dia akan diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab dia kata sebab sakit mental kan, takut situasi ni menyebabkan dia kata dia tak berupaya untuk jaga anak, jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat akan ambil. Yang tu antara yang isu-isu yang kita pernah dapat lah, yang kenapa pesakit-pesakit ni lambat datang dapat rawatan, yang tak berani nak dapatkan rawatan. Jadi untuk pengetahuan semua, rawatan masalah meroyan ni sebenarnya sangat penting. Penting kenapa? Sebab kita nak pastikan hubungan antara ibu dan anak tu terjaga. Bila ibu tak sihat, anak pun tak dapat kasih sayang yang sepenuhnya lah, orang katakan. Kalau ibu tak dapat jaga diri sendiri, macam mana ibu nak jaga anak? Jadi kita biasanya kalau dalam kes-kes yang postpartum ni, meroyan ni memang kita sangat ambil berat lah. Terutama bukan je bahagian psikiatri, actually daripada bahagian klinik kesihatan sendiri. Kalau untuk rasa wanita di sana pun tahu kan, lepas bersalin kita akan ada nurse yang datang rumah kan, selama berapa hari, 30 hari kan, dia ada jadual dia lah. Jadi di sana mereka akan pantau juga kesejahteraan ibu macam mana, adakah ibu sihat, adakah ibu tertekan atau tidak, mampu menjaga diri ke tidak. Ada kalanya kes-kes meroyan ni dirujuk oleh nurse yang datang ke rumah tu kepada kita untuk tujuan rawatan. Jadi apa-apa maksudnya kita ni sentiasa menjaga kesejahteraan ibu lepas yang selepas bersalin lah. Jadi rawatan tu maksudnya daripada keluarga sendiri boleh datang, ataupun nurse tu pun kadang-kadang dia dengan keizinan keluarga dia akan rujuk kepada kita lah. Dari sana kita akan ambil kes, kita akan pastikan ibu ni dirawat. Rawatan dari segi perubatan ataupun bukan perubatan. Kalau perlu kaunseling, kita akan rujuk pada kaunseling. Kalau perlu ubat, kita akan start ubat lah. Tujuan kita start ubat supaya ibu cepat sembuh. Bila ibu cepat sembuh, kita panggil attachment dengan anak tu ada. Kita nak dia ada connection dengan anak dia. Kadang-kadang mereka takut juga kalau masuk ward lama ke doktor kan, bimbang ke anak. Bimbang ke anak. Tapi kita punya konsep, kalau ibu selepas melahirkan, memang kita akan cuba buat, bukanlah nak cepat-cepat sihat dah, maksudnya kita akan cuba yang terbaik untuk pastikan ibu ni tak lama tinggalkan anak dia. Kita nak ibu ni sihat, boleh jaga anak dia. Itu kita punya aim lah. Jadi selesai sudah kita bersama panel kita sebentar tadi, Dr. Idayu. Seterusnya kita akan kembali bersama perkongsian dengan kaunselor kita, iaitu pegawai psikologi Puan Nur Aslina Abdul. Dan dengan ini saya menjemput Puan Nur Aslina untuk mengupas dan memberi rumusan tentang tajuk yang kita bincangkan, iaitu tentang isu meroyan. Terima kasih kepada Puan Moderators.
Baiklah, untuk merumuskan daripada topik yang telah dibincangkan sebentar tadi, suka untuk saya berkongsi dengan tuan-puan pendengar sekalian. Untuk kita mengamalkan langkah-langkah yang baik untuk kita mencegah daripada untuk kita melihat perjuangan ibu-ibu yang dilanda istilah meroyan ini, ya. Okey, so untuk tindakan awal yang boleh kita lihat adalah ataupun kita lakukan adalah membuat perbincangan awal di antara pasangan suami isteri dan juga keluarga, di mana ibu-ibu yang akan melalui proses berpantang ini akan ditempatkan ataupun bagaimana proses tu dia nak melalui, sama ada seorang diri, ditemani sanak saudara, adik-beradik, keluarga dan sebagainya. So ada perbincangan awal yang kita dah plan awal-awal supaya kita dah tahu sedikit tentang keadaan yang boleh membantu individu inilah. Alright. So yang keduanya, pastikan isteri yang bersalin ni sama ada yang pertama kali ataupun yang telah beberapa kali mempunyai pengalaman untuk melahirkan anak ataupun telah melahirkan anak ini, disediakan dengan peneman lah. Alright. So sama ada peneman itu kita sendiri sebagai suami yang mengambil cuti, sekiranya dapatlah cuti yang lama, alhamdulillah, dan juga kita nak upah bidan ataupun individu tertentu yang datang menjaga ke rumah dan sebagainya, ya. So make sure isteri ini tidak kita tinggalkan dalam keadaan yang terkontang-kanting keseorangan dalam melalui fasa yang kita katakan bukan satu fasa yang senang, ya, bagi seorang wanita yang berjuang ini. Okey, so yang seterusnya, jika ibu ini telah beberapa kali melahirkan anak, maka pastinya ada orang lain juga yang menguruskan anak-anak yang sedia ada itu. Alright, so anak-anak itu mungkin kecil-kecil lagi ataupun anak-anak yang dah dewasa dan sebagainya. So untuk makan minum anak-anak ini, makan minum ibu yang sedang berpantang ini, ada yang membantu menguruskan, ya, supaya tidaklah ibu ini dalam keadaan sakit berpantang, dia sendiri yang bangun, masak dan menguruskan bayi yang baru lahir itu juga. Okey, so kat sini dia akan efek kepada fizikal dan juga emosi yang mungkin akan memudaratkan lagi proses berpantang tersebut, ya. Okey, dan seterusnya juga kita ingin lihat juga bantuan ataupun peranan daripada pihak suami. So suami, jika kita menerima isteri ini daripada keadaan dia sihat, comel, ya, menarik, cantik dan sebagainya, so pada fasa ini jugalah kita nak bawa pandangan ataupun kehidupan suami ini, menerima suami daripada sudut yang yalah, dalam pantang mana ada pakai baju yang comel-comel, ya, pakai pun batik dan sebagainya, berstokeng, rambut toncang dan sebagainya. So terimalah dia dalam keadaan apa jua bentuk fizikal yang ada pada ketika itu, dengan bau ubat dan sebagainya. So sama-sama membantu. Alright, bukan apa tuan-tuan perempuan, ya, sebab ada di kalangan kes-kes saya yang isteri dalam keadaan berpantang baru 2 minggu bersalin, naik motor bawa baby kecilnya jumpa saya. Bayangkan jauhnya tu dalam 40 km, bawa naik motor dengan baby kecil dan dipangkuk oleh anaknya seorang lagi datang untuk mendapatkan sesi kaunseling dengan saya. So dari sini kita dapat lihat mana peranan suami, okey, mana peranan orang yang membantu dia di saat dia kesukaran tersebut. Okey, so kita juga ingin mengingatkan supaya suami dia ada bonding time dengan anak yang dilahirkan tu semenjak daripada kecil. Alright, tahu untuk macam mana nak pakai pampers anak, tahu untuk macam mana nak buat bancuh susu anak, tahu juga macam mana nak mengurut ataupun melegakan isteri di saat dah letih, ya, dah penat menyusu ataupun duduk dalam keadaan lama. So dekat situ kita nak lihat dari sudut positifnya, waktu isteri sedang berpantang ini adalah satu waktu supaya suami ada belah ihsan, timbang rasa yang lebih banyak untuk dizahirkan kepada pasangan yang sedang berjuang tadi, yang telah berjuang separuh nyawa mungkin semasa di dalam dewan bersalin, ya. Alright, kemudian kita juga
memberikan ucapan yang baik-baik, perkataan yang baik-baik kepada isteri dan juga pasangan kita tadi, kerana bila emosinya disantuni dengan baik, saya pasti dan kita juga pasti dari sudut psikologinya dia akan memberikan reaksi yang lebih baik kepada penyusuan ibu, jika penyusuan anak kepada anak tadi, sekiranya emosi ini disantuni dengan lebih baiklah ya. So siapa tidak suka atau tidak gembira jika orang yang disayangi memberikan kata-kata ataupun semangat, motivasi, belayan, kasih sayang. Dan juga ada juga yang berkongsi dengan saya, okey, setiap kali anak saya lahir, puan, husband saya membelikan saya satu barang. Okey, so bagus, maknanya setiap kalau anak dia lahir 5 lah barang dia dapat, tak besar pun, Prognosa mungkin ya, vacuum contohnya yang memudahkan, ataupun gelang emas. So bagi yang berkemampuan, ya silakan. Tapi untuk yang tidak mampu, kasih sayang itu tidak boleh kita jual beli, tapi berilah dia dengan sepenuh dan seikhlas hati, supaya yang menerima juga akan terasa disayangi dan dihargai tanpa syarat, right? Okey. Kemudian kita juga boleh memberikan orang kata so ambillah orang kata masa untuk bersama dengan isteri ini, untuk kita lalui perbincangan demi perbincangan untuk merancang masa depan anak-anak ini, bagaimana nak membesarkan anak, bagaimana untuk kita merancang pelan-pelan pelajaran dia, dan akhirnya kita akan rasa tanggungjawab yang isteri kita pegang, terutama kalau isteri tidak bekerja dan sebagainya, bukanlah satu tanggungjawab yang mudah. Menyediakan makan minum isteri, menyediakan makan minum sendiri, menyediakan makan minum anak-anak. So kita boleh rasa membantu suami, membantu isteri menyediakan lauk berpantang contohnya. So lauk berpantang saya kira bukan satu menu yang berat pun. So bagi suami, belajarlah untuk memasak sedikit ya, untuk memudahkan urusan isteri yang berpantang tadi. Alright, so akhirnya belajarlah untuk kita juga memberikan satu perkara yang akan diingati oleh isteri kita semasa dalam proses sedang dia berjuang itu, untuk dia mengingati momen-momen yang indah ini sepanjang hayat dia, di saat-saat melahirkan anak-anak yang dianggapkan hadiahlah kepada pasangannya, yang mana dia akan rasa seronok dan teruja untuk bersalin setiap tahun lah, saya kira, bukan setiap tahun, maksudnya setiap kali proses kelahiran tu berlaku ataupun proses mengandung tu berlaku, dia akan rasa satu perkara yang menyeronokkan, untuk melalui fasa berpantang itu, supaya tidaklah lagi ada timbulnya tekanan, kemurungan yang akan menyebabkan mungkin juga ada kesan kepada meroyan tadi. So akhir kata daripada saya, menghargai lebih baik daripada menyakiti, menyayangi juga adalah lebih baik daripada kita kehilangan seseorang yang kita sayang akibat daripada tekanan dan kemurungan yang dihadapi dalam kehidupan. So untuk itu, sayangi diri anda, sayangi isteri anda, sayangi suami dan pasangan anda, serta sayangilah generasi yang ada di sekeliling anda. Sekian, terima kasih.